الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita berada dah masuk di dalam bulan Rabiul Awal. Jadi dalam bulan Rabiul Awal ini melahirkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kita memperbanyakkan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana dalam hadis di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi itu arahan Allah Subhanahu wa taala supaya kita ni berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah dan para malaikat berselawat kepada baginda. Jadi adalah malang kalau sekiranya Khaliq berselawat kepada hamba-Nya, tiba-tiba umatnya tidak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah Taala berselawat kepadanya 10 kali. Selawat Allah Taala kepada kita adalah dalam bentuk keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan sepanjang daripada bulan Rabiul Awal ini dan seterusnya pada bulan-bulan yang lain, kita memperbanyakkan untuk berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi itu adalah paling kurang yang kita nak berselawat pada dia. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, malam ni kita menyambung lagi bicara dahsyatnya sakratul maut. Dalam pertemuan yang telah lalu, satu kisah digambarkan bagaimana malaikat maut telah datang kepada seorang raja yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita melihat di sana malaikat maut ini ketika mana bermuamalah dengan raja ni, cara dia melayan raja yang tidak ingat kepada Allah. Dia tak ingat kepada Allah, lalai dengan kekuasaannya, berlagak sombong di atas kekayaan dan kekuasaan. Hari ini kita nak melihat pula bagaimana malaikat maut ketika mana nak mengambil nyawa orang yang beriman kepada Allah. Bagaimana muamalah malaikat maut ini, bagaimana cara malaikat maut ini melayan orang yang beriman ketika mana nak mencabut nyawa dia, supaya kita boleh membuat perbezaan ketika mana kita hidup dekat atas dunia. Kita nak pilih yang ni ke pilih yang ni, nak yang baik ke ataupun yang sebaliknya. Mudah-mudahan dengan akal yang Allah Ta'ala beri kepada kita, kita boleh berfikir kan. Sebab tu bila kita baca ni perkara-perkara yang mengingatkan kita kepada kematian, Allah menyebut fazakir inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan, sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ad-dinu nasihah. Qulna liman lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil mu'minin wa ammatihim. Mana agama ni nasihat menasihati. Bagaimana? Nasihat bagi Allah, iaitu supaya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan hukum-hukumnya, meninggalkan perkara yang dilarang.
Kemudian maknanya nasihat bagi kita mengikuti apa yang termaktub di dalamnya. Apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala, ikut. Dia suruh tinggal, tinggal. Kemudian nasihat bagi Rasul, mengikut akan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedaya mungkin kita. Walau sekecil-kecil perkara, kita cuba ikut. Sunnahkan, itu tanda orang yang cinta dan sayang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasihat bagi pemimpin bagaimana? Selama mana pemimpin mengarah kepada kita untuk melakukan kebaikan, menyuruh kita kebaikan, maka wajib kita taat dengan pemimpin. Maknanya wa ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Hendak kamu taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri. Makna pemerintah-pemerintah Islam yang diberi kuasa kepada dia memerintah dan menjaga maknanya kehidupan orang Islam. Sama mana dia suruh baik, maka kita kena taat. Maknanya melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan yang diperintah oleh makna pemerintah Islam, melanggar, melakukan perkara-perkara pemberontakan, ini adalah orang yang dianggap maknanya derhaka. Dan nasihat kepada wa ammatihim, maka kita ni hidup kena menasihati di antara satu lain. Jadi kita kena nasihat, menasihati kawan-kawan, menasihati sahabat, menasihati ahli keluarga kita, isteri kita, anak-anak kita. Itu merupakan tanggungjawab yang perlu kita laksanakan. Jadi membaca kitab ini sebahagian daripada membaca nasihat. Nasihat yang disampaikan oleh ulama-ulama kepada kita supaya kita ambil iktibar. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita menyambung lagi pada muka surat 71. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi daraini. Malaikat maut meneruskan perjalanannya setelah maknanya tadi raja tersungkur, jatuh tanpa ada maknanya kepada dia tambahan, minta tangguh, tak ada tangguh. Kullu nafsin za'iqatul maut iza jaa ajaluhum la yastakhiru sa'atan wala yastaqdimun. Datangnya maut tak cepat tak lambat. Ini bagi siapa? Bagi orang-orang yang derhaka kepada Allah, kan? Maka apabila ia bertemu dengan seorang yang beriman, bukan setakat beriman, iaitu beramal, beriman dan beramal, setelah mengucapkan salam kepada orang tersebut dan mukmin itu membalas salamnya, sang malaikat itu lalu berkata kepadanya, aku punya keperluan denganmu. Seperti mana dia datang kepada raja sebelum ni, dia kata aku ada keperluan kepadamu, aku ingin mengatakan sendiri dekat telingamu, berbisik. Dulu raja kata, cakaplah, nak cakap je. Nak bisik-bisik buat apa? Aku ni raja. Tak? Hari ni dia jumpa dengan orang beriman, maka dia perkataan yang sama diucapkan kepada orang yang beriman, aku ada hajat kepada kamu, aku nak beritahu kepada kamu, tapi kena cakap kat telinga, bisik sikit. Maka kata orang beriman ini, baiklah, silakan. Jika jawab si mukmin, malaikat maut lalu berbisik, akulah malaikat maut. Kata yang sama, perkataan yang sama. Seketika itu orang menjawab, selamat datang wahai malaikat yang lama tidak pernah kulihat. Allahu Akbar. Ini orang beriman, tuan-tuan. Makna pada mereka mati bukan suatu yang menakutkan. Kerana apa? Mereka rindu untuk bertemu Allah. Siapa orang yang nak berindu bertemu Allah ni? Kerana mereka telah ada persiapan untuk balik dengan Allah. Mereka telah ada amal. Mereka telah melakukan maknanya amal-amal kebajikan dalam hidup. Semayang dijaga betul, kan? Mereka melakukan ibadat-ibadat maknanya tatawuk, ibadat-ibadat sunat dilakukan. Mereka ada persiapan. Walaupun tidak banyak mana mungkin mereka melakukan, tetapi mereka dah buat. Kerana persiapan tu dah ada. Ibarat mereka ni kalau nak berjalan jauh, bekalan telah disiapkan. Masalah bekalan tu cukup tak cukup, itu lain cerita. Tapi bila berjalan, maknanya semua keperluan perjalanan telah ada. Makna dia tak risau. Bila-bila nak berjalan, boleh, kan? Maka beginilah keadaan orang yang beriman kepada Allah.
apabila malaikat maut kata, ni malaikat maut, dia kata ahlan wa sahlan wahai malaikat maut. Kan? Demi Allah tidak ada sesuatu pun di muka bumi yang lebih kutunggu-tunggu untuk bertemu selain daripada kamu. Allah. Ni memang orang dah buat persiapan dah tuan-tuan. Kan? Orang dah buat persiapan dah. Kita hari ni kalau malaikat maut bisik kat kita, nak ambil nyawa, kita kata belajar kitab ni, tabir kematian belum habis lagi dah. Kan? Tunggulah sampai habis. Kata malaikat maut tak dan habis kata. Kan? Hari ni kau dengar kisah ni, lepas ni mati. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mendengar itu malaikat maut berkata kepadanya, selesaikan dulu urusanmu yang engkau perbuat. Maknanya yang membuat engkau pergi. Makna selesaikan. Kalau hari itu sebelumnya kita dengar cerita, malaikat maut kata bertemu dengan raja, biarlah aku selesaikan urusan negara dulu. Kan? Biar aku selesaikan masalah pembagian harta dulu. Malaikat maut kata tak ada. Tak ada masa lagi. Tapi dengan orang beriman, diberikan kepada mereka ni satu kelonggaran, rukhsah. Kan? Bukan bermakna rukhsah ini bertambah umur, tak. Umur tak bertambah. Tapi malaikat maut ini memberi kepada dia peluang. Kalau ada lagi amalan-amalan yang belum selesai, buat sekarang. Buat sekarang. Kan? Maknanya tempoh tetap berlalu, tetap pada taat dia mati. Tapi waktu dia datang tu, kalau ada amal, terus buat. Tetapi mukmin itu menjawab, tidak punya urusan lain yang lebih penting dan lebih aku sukai daripada bertemu dengan Allah. Itulah kata-kata yang keluar daripada mulut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ketika mana malaikat maut datang jumpa dia. Malaikat maut dia kata, ketika mana datangnya saat kemati, maka kata Abu Bakar, aku sangat rindu untuk bertemu dengan Allah. Orang rindu ni lain tuan-tuan, kan? Dia tak boleh tahan, dia tak boleh tangguh lagi. Dia kalau dia rindu, dia mesti pergi, kan? Dengan apa cara sekalipun. Maka malaikat maut pun berkata, kalau begitu sila pilih waktu bila aku akan mencabut nyawa. Beri lagi tuan-tuan. Ini peluang-peluang. Ini tengok bagaimana keadaan malaikat maut ketika mana dia bermuamalah dengan orang beriman. Cara malaikat maut ini dia melayani orang-orang beriman kepada Allah, yang dia taat kepada Allah, banyak amal solehnya. Maka inilah cara layanan dia yang diberikan. Makna satu perkataan yang keluar dengan perkataan yang lembut, yang istimewa, kan? Maka ia bertanya, jika kamu memberikan kesempatan kepadaku untuk memilih, maka jawab malaikat maut, ya. Kalau begitu biarkan aku berwuduk dan solat terlebih dahulu, setelah itu cabutlah nyawaku saat aku sedang bersujud. Ini permintaannya. Malaikat maut pun menuruti permintaan si mukmin tersebut. Maka Abu Bakar bin Abdullah Muzani menceritakan tentang seorang lelaki. Tengok tuan-tuan, cerita tadi memberi kepada kita bagaimana cara layanan malaikat maut pada orang beriman. Sebab tu kalau kita hendakkan dapat layanan yang semenikian, maka kita kena begitu. Jadi orang yang beriman, iman yang benar-benar mantap imannya, dan amalnya yang benar-benar beramal, kan? Baru kita dapat layanan istimewa sebegini. Jadi begitulah. Dan disebut oleh Abu Bakar Abdullah Al-Muzani menceritakan tentang seorang lelaki dari Bani Israel yang rajin mengumpul harta. Banyak harta dia. Menjelang ajal, laki-laki itu berkata kepada anak-anaknya, perlihatkan kepadaku berbagai jenis kekayaanku. Lalu didatangkan kepadanya sejumlah besar kuda, unta, hamba dan lain harta yang lain. Tengok nak mati, orang ni tuan-tuan, orang kaya, dia nak tengok kekayaan dia, letak depan dia, kan? Macam baru-baru ni kan, seorang raja di tanah Arab meninggal dunia.
dia tunjukkan kekayaan dia. Dengan kapal terbang dia, dengan dia punya kereta dia, bilik kebal yang simpan ketulan-ketulan emas, duit-duit dolar dia, jam dia, semua emas. Kita ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Tapi mati masuknya apa? Dia tunjukkan kubur orang mati, orang kaya dengan orang miskin. Tanah juga. Kaya. Duit banyak-banyak, mana dia boleh bawa? Tak boleh bawa. Hari ni diperlihatkan kekayaan. Kan? Susun kereta tu banyak-banyak susun. Jenis. Tengok ladang-ladang dia, kuda-kuda dia. Kan? Banyak. Malaikat maut lantas bertanya, apa yang membuatmu menangis? Demi Allah telah mencukupimu. Allah telah cukupkan kau. Semua kau nak. Semua dah dapat. Harta ada, emas perak ada, sawah ladang ada. Apa ni, binatang ternakan ada, hamba-hamba ada. Aku tidak akan keluar meninggalkan tempat ini sebelum aku makna memisahkan roh daripada jasad kamu. Bila dia dengar begitu tuan-tuan, jasad nak berpindah daripada tubuh, keluar daripada tempat dia. Dia kata, habislah. Ni semua harta ni habis. Habis. Maknanya tidak memberi apa-apa nilai lagi dalam hidup. Maka berkatalah lelaki, tolonglah beri aku waktu sebentar untuk membahagi-bahagikan kekayaan. Tolonglah, bagi 5 minit aku nak bagi-bagi. Bedak harta ni banyak sangat ni. Nanti aku takut ni dia orang berebut, biar aku bagi sendiri. Malaikat maut kata, tak boleh. Tak boleh. Sudah tidak ada masa lagi untuk. Kenapa kamu tidak melakukan itu sebelum tiba ajal? Hari ni ajal dah datang baru nak buat. Sebab tu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah, disuruh kita, orang-orang yang sampai kepada sakratul maut, dia nak sampai usia-usia dia nak mati, maka disuruh tulis wasiat. Kan? Suruh tulis wasiat dia. Jangan dah mati baru nak tulis wasiat. Batu sunnah. Orang yang dia rasa, aku ni batuk pun dah panjang, lebih daripada 5 harakat dah kan. Panjang. Itu dah ada tanda dah tu. Tulislah wasiat. Kan? Jadi itu merupakan perkara yang diperintah oleh Allah. Tuan-tuan baca di akhir surah Al-Baqarah. Perintah Allah Ta'ala mengingatkan demikian. Jadi supaya apa? Bila kita meninggalnya, orang tahu dah macam mana cara nak bagi harta. Hari ni tu sebab anak-anak bergaduh tuan-tuan. Sebab kita sebagai ayah tak ambil berat masalah. Kalau kita tak ada harta, tak apalah. Ni masalah harta banyak. Kan? Orang yang tak ada harta tak payah nak tulis wasiat benda. Kan? Jadi wasiat pun mungkin dalam bentuk yang lain lah. Ni wasiat harta-harta yang ditinggalkan. Maka perlu dipahami itu. Kan? Dan lalu malaikat maut mencabut nyawanya. Selesai. Dan diriwayatkan pula ada seorang yang berjaya mengumpul kekayaan yang cukup banyak. Ni cerita ni tuan-tuan, kisah-kisah bagaimana orang ni banyak. Banyak harta dia. Kan? Macam Abdul Rahman bin Auf. Kan? Abdul Rahman bin Auf ni dia punya harta banyak tuan-tuan. Ketika mana Rasulullah tu wafat, Rasulullah telah wafat, dia buat bisnes di Syam. Kan? Bisnes dia tu, 1 ekor unta yang pertama tu telah sampai ke Madinah, yang terakhir lagi belum bergerak lagi pada Syam lagi. Unta yang berjalan tu, 1 dah sampai di Madinah, yang akhir tu belum bergerak lagi. Banyak betul harta dia. Bila maknanya unta-unta bawa barang dagangan dia banyak sampai bergegar bumi Madinah. Kan? Beratus-ratus ekor unta. Sayyidina Aisyah kata, ni apa bunyi macam bunyi perang?
Orang pun berkata, wahai ibu, wahai ummahatul mukminin, ini harta Abdul Rahman bin Auf. Oh, banyak betul itu. Tapi aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahawa Abdul Rahman bin Auf dijanjikan masuk syurga. Tapi dia masuk syurga dalam keadaan mengangkak. Dia masuk syurga dalam keadaan mengangkak. Abdul Rahman dengar macam tu, dia pergi jumpa Aisyah. Sebab Aisyah dengan Abdul Rahman bin Auf ni, dia sesusuan. Dia merupakan adik-adik beradik susu. Abdul Rahman orang lain tapi menyusu dengan ibu susu. Jadi dia kalau dah macam tu adik beradik. Dia pun pergi jumpa Aisyah. Wahai Aisyah, apa yang kau kata? Maka kata Aisyah, wahai Abdul Rahman bin Auf, aku mendengar Rasulullah beritahu engkau adalah salah seorang yang dijamin masuk syurga. Okey dah. Kalau dah jamin masuk syurga, okey tuan-tuan. Tapi Rasulullah sebut engkau ni masuk syurga walaupun dijamin tapi dalam keadaan mengangkak. Oh, dia menangis tuan-tuan. Abdul Rahman ni menangis sekuat-kuat hati dia. Oh, dia kata aku tak mau mengangkak ni, tak mau. Aku nak berlari. Maka dia pun keluar. Dia beritahu kepada penduduk Madinah. Ini unta-unta yang penuh dagangan ni, daripada sekarang ni semua orang boleh ambil. Wah, bagi macam tu je tuan-tuan. Tapi Allah Ta'ala ganti balik 700 ekor unta balik. Inilah kelebihan sedekah. Kita tak nampak. Dia bagi semua. Dia kata aku tak nak, aku tak mau masuk dalam syurga Allah dalam keadaan mengangkak. Sekarang semua kau boleh ambil. Orang kalau offer macam tu ambil, mana orang tak ambil tuan-tuan. Tapi Allah Ta'ala ganti balik. Benda yang hilang ni Allah Ta'ala ganti balik. Makna dia memang orang yang kaya tuan-tuan. Ni cerita. Orang kaya macam tu dia ingat tak apa. Ni cerita yang sebaliknya. Bagaimana diriwayatkan bahawa orang yang berjaya mengumpul kekayaan yang cukup banyak sehingga tidak ada satu jenis kekayaan yang tidak berhasil diperolehinya. Apa sahaja, emas, perak dan sebagainya. Ia membangun sebuah istana yang memiliki 2 pintu gerbang yang sangat kukuh. Biasalah orang kaya kalau dah kaya ni mesti rumah besar. Tak ada duduk rumah PPRT tuan-tuan. Ia membayar sepasukan pengawal yang kuat. Itu biasa, kan? Ada CCTV rumah dan sebagainya. Pada satu hari ia mengundang seluruh sanak saudaranya. Semua keluarga dia diundang untuk menjamu mereka dengan berbagai jenis makanan yang lazat. Ni dah memang jadi satu trend orang kaya. Kalau ni dia ada satu hari dijemput orang makan rumah. Buat kenduri besar. Dia panggil budak-budak tahfiz makan. Budak tahfiz pun baca doa, kan? Dia bagi makan macam-macam. Budak sapi balik semuanya menyarap jalan. Dah tak berjalan dah, kan? Buat terlalu kenyang makan. Dia tak heran tuan-tuan. Saya waktu duduk belajar di pusat Islam, kita ni kalau tiap-tiap minggu ni orang-orang kaya ni macam di Taman Kiara tu semua orang-orang kaya-kaya tu, kan? Yang rumah main juta-juta ni, kalau bagi makan ni tuan-tuan, datang ambil ni, kita semua pakai Mercedes belaka. Dak Mahat nama naik Mercedes tak nak turun tu, kan? Kita tak pernah naik Mercedes dulu. Mercedes cukup hebat kan? Sekarang kalau datang dengan Alphard kita naik bas pergi belajar. Naik saya sekali Mercedes, hebat tu. Driver pula, kita pula macam tuan pula, kan? Hebat betul. Makan, dah bagi makan sepupu, dia kata makan, bagi duit lagi, siapa tak nak, kan? Kalau duit mana RM5 tak? Ni seorang 50 tuan-tuan. 50 dulu besar. Kita punya allowance pun dulu, duit saku kita waktu belajar, baru 250. Itu untuk sebulan, kan? Ni tiap-tiap minggu, kena 4 minggu, kenyang, menyarap jalan, kan? Begitu tuan-tuan. Itu yang menghafal tak apa dapat tau, kan? Menghafal madang je lupa. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, orang kaya bagi jamu makan dengan yang lazat-lazat.
Tapi dia ni panggil ahli keluarga je, dia tak panggil orang lain. Setelah itu ia duduk di atas sofa, sambil mengangkat kaki sementara sanak saudaranya asyik menikmati hidangan yang disediakan. Setelah puas makan minum, ia berkata dalam batin, dalam hati dia berkata, bersenang-senanglah selama bertahun-tahun kerana aku telah berhasil mengumpulkan semua yang kalian perlukan. Orang Arab ni dia lain tuan-tuan. Kalau kita ni orang Melayu, kita cari memang untuk keluarga kita je. Dia tak fikir ipo duai, tak dah. Engkau nak terlingkup, kau terlingkup, kau punya pasal. Orang Arab ni lain. Orang Arab ni, dia kalau kaya, anak-anak saudara ni memang jadi kaya semua. Sebab dia memang jaga keluarga. Dia akan jaga keturunan dia. Keturunan dia pun jadi kaya. Walaupun yang kaya tu seorang. Makna semua keluarga tu akan dapat manfaat. Ini hebatnya orang Arab. Dia tak sama macam kita lah. Kalau kita ni pulun seorangnya, kan? Berbeza tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kan? Maka dia kata apa? Tetapi baru saja dia selesai berkata seperti itu, tergerak dalam hati dia, aku kumpul harta banyak-banyak ni semua ni untuk engkau lah, kan? Tergerak dalam hati dia. Muncul malaikat maut yang menjelma sebagai seorang lelaki yang berpakaian compang-camping. Sebab malaikat maut ni kita tahu tuan-tuan, dia boleh pergi mana-mana tempat dia boleh masuk, kan? Tempat yang terkurung, tempat yang berdinding, tempat yang macam mana, semua dia boleh masuk. Sebab dia malaikat maut, kan? Satu maknanya jisim ataupun yang halus. Malaikat ni dia bukan macam kita, kerana dia boleh berubah, dia boleh masuk mana-mana tempat. Maka dia kata apa? Lelaki itu mengetuk pintu gerbang sehingga mengejutkan si kaya sedang berada di tempat tidurnya. Para pengawal melompat mendapatkan orang itu. Biasalah pengawal, kan? Kalau takkan dia jadi pengawal, kan? Dia mesti mengawal dia punya bos dia. Maka pengawal pun datang, kamu ada urusan apa kat sini? Datang ni, ada urusan apa? Maka malaikat maut kata, panggil tuan kamu. Ni malaikat ni datang dengan compang-camping. Dia tak kenalkan diri dia malaikat. Apakah kami harus memanggilnya untuk menemui orang yang hina seperti kamu? Biasalah, kan? Pengawal pun lagak besar. Walaupun dia pengawal, dia jaga rumah bos saya. Tapi kalau orang datang ni compang-camping, ni kau ni apa ni, kan? Ni mana sesat barat punya datang ni, kan? Biasalah, macam bos je kat dia. Waktu bos dia tak ada, dia macam bos, kan? Bila bos tak ada dalam kereta tu, dia bawa kereta, dia rasa macam dia bos, kan? Dia rasa macam dia bos. Itu biasa tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ni bila dia tanya orang yang compang-camping ni, dia pun macam tu lah cakap, kan? Ego dia ada. Maka maknanya apabila kami harus maknanya memanggil orang untuk bertemu ni, kata pengawal tadi. Kata malaikat maut, ya, kau kena panggil. Walaupun aku macam ni, kau kena panggil, bos kau datang. Mereka lalu bergegas menemui tuan untuk melaporkan apa yang telah terjadi. Maka si kaya berkata, bagus, kalian sudah bertindak tepat. Mana kau nak halau dia, kan? Mana kalau orang nak jumpa, kau panggil aku, kau tak buat keputusan sendiri. Mana tindakan kamu jadi pengawal, bagus, kan? Ikut arahan, SOP semua ikut, bagus. Ni pengawal yang cukup berintegriti, kan? Dia ada SOP dia, kan? Maka tidak lama kemudian pintu gerbang kembali diketuk dengan lebih kuat. Kenapa? Kerana pengawal dah halau tadi. Air dah ketuk lagi kuat. Malaikat punya ketuk, tuan-tuan, bukan kita yang ketuk, kan? Maka pengawal segera pergi menegur orang itu kembali. Dan tiba-tiba ia berkata, katakan kepada tuanmu, aku ini malaikat maut. Yang tadi mendengar ucapan seketika pengawal ketakutan, yang bukan main garang tadi. Pengawal pun kecut perut.
Kan? Kecup perut, darah pun tak ada. Dengar nama malaikat maut, pengawal pun hilang kawalan diri. Nama pengawal. Orang kaya tersebut terus merendah, lalu berkata, bicaralah kepadanya dengan sopan. Wah, tadi bukan main kahau lagi. Bila dengar nama malaikat maut, wahai pengawal, cakap baik-baik dengan malaikat maut tu. Kan? Tanya dia, dia ingin nak mengambil nyawa salah seorang daripada ahli keluarga aku ke, ataupun dia nak ambil nyawa aku. Jadi begitu, kan? Tiba-tiba malaikat maut masuk ke dalam dan berdiri di depan mereka. Depan siapa tadi? Depan tuan tadi. Ia berkata kepada orang kaya itu, berbuatlah sesuka hatimu, kerana aku tidak akan meninggalkan rumah ini sebelum mencabut nyawamu. Itu pada waktu itu, tuan-tuan, orang kaya itu lalu menyuruh para pengawal untuk membawa semua masuk harta di hadapannya. Setelah semua berada di depannya, dia berkata, semoga Allah mengutukmu, hai harta. Kamu telah memalingkan aku dan dari ibadat kepada Tuhanku dan menghalangi aku daripada buat taat. Dia menyalahkan harta pula. Kan? Wahai harta, ni yang banyak-banyak engkau lah yang menyebabkan aku jadi lalai kepada Tuhan. Tuan-tuan, Allah Ta'ala mentakdirkan harta ni boleh bercakap. Kan? Harta boleh bercakap. Seperti mana kita perlu faham, besok berlaku saat hari kiamat, seekor serigala akan berkata, ketika mana dia nak makan seekor kambing, orang halang dia, kan? Maka serigala akan bercakap, wahai lelaki, kenapa engkau menghalang aku daripada makan kambing ni, yang dianya merupakan rezeki aku? Cakap dengan bahasa yang boleh dipahami oleh manusia. Ni peristiwa akhir zaman. Tuan-tuan, tuan-tuan jangan risaulah. Tuan-tuan piara kambing-kambing yang ada tu, dia belum boleh bercakap ni, kan? Belum nak jadi lagi, tuan-tuan. Akan berlaku saat yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala nak menunjukkan di antara perkara-perkara luar biasa. Di antara perkara-perkara luar biasa. Maka bila harta ini berbicara kepada lelaki ni tadi, kenapa kamu mencaci maki aku? Kan? Padahal kerana akulah kamu boleh dekat dengan para penguasa. Kamu ada duit banyak, kamu ada harta banyak, kamu boleh dekat dengan pemimpin-pemimpin, dengan raja-raja, dengan orang bangsawan, sebab aku ada kat kau. Cuba kau tak ada harta, agak-agaknya pemimpin ni akan maknanya hormat kau tak? Harta ni membalikkan perkataan dia. Setelah lelaki ni kata melaknat harta tadi, kan? Sebab dia kata itu, maka dia kata, sementara orang-orang yang bertakwa, mana? Betul sementara orang-orang yang bertakwa kepada Allah, justru mereka usir. Hari ni, tuan-tuan, orang banyak duit, orang ada harta, orang ada pangkat, orang-orang ni, tuan-tuan, yang mengaji agama ni, ulama-ulama, semua kena gam. Nak masuk ceramah, semua tak boleh. Betul ke saya cakap ni? Takut kena gam pula lepas ni, kan? Jadi, tuan-tuan, hari ni orang menyatakan kebenaran kepada agama, semua tak boleh masuk. Ada? Sebab apa? Sebab kau ada harta. Cuba kau tak ada harta, orang nak pakai kau punya cakap, kan? Kalau rekod kan, nanti tolong delete. Tuan-tuan, orang nak pakai tak kalau kita tak ada kuasa? Orang tak pakai. Kalau kita semua ikut, boleh kita nak terima. Hari ni, tuan-tuan, ulama-ulama menyatakan kebenaran, semua tak boleh. Nak ceramah tak boleh, nak cakap semua tak boleh. Sebab tu kita kena faham, kan? Kerana apa? Kerana kau ada duit, kau ada pangkat, kau ada kuasa, kan?
Ini kalau dengar dia orang ni, mati aku. Kan? Tuan-tuan ya? Tapi kita kulil haq walau kana murra. Nak dengar, tak nak dengar itu nasib. Kita ada dia punya cerita dia. Nak cerita pasal maut. Supaya orang yang tak nampak maut tengok maut. Kan? Ingat mati. Kalau nak buat macam tu. Nak? Okey. Kerana akulah kamu boleh menikahi dengan wanita-wanita cantik. Agak-agak wanita cantik nak. Ni para-para model ni agak nak. Yang datang daripada dua negara tu. Dia ingat dia terhege-hege dengan kau lah. Kalau kau tak ada harta. Sebab kau ada harta banyak lah. Dia sanggup tinggalkan negara dia untuk datang kepada kau. Mana-mana perempuan-perempuan cantik dalam dunia ni, kau pentik dengan jari je. Sebab kau banyak duit. Kalau kau tak ada duit, kau pentik akan dia datang. Kan? Sampai kau mati, dipentik tak datang. Kan? Yang ada pun tinggalkan kau. Sebab tu kena faham tuan-tuan. Ini pengaruh harta. Sebab tu bila Allah Ta'ala sebut, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah oleh kamu, harta dan anak-anak ni ujian yang paling besar. Sebab tu kita dengar. Maka dia sebut lagi. Maka duduk bersama raja-raja. Kan? Ni raja-raja dunia. Sebab engkau banyak harta, engkau boleh duduk sebaris dengan dia. Kan? Kalau duduk pun, kerusi pun dah di-tagging dah. Kan? Ini, Datin, Datuk, macam-macam lagi. Tan, Ten, Ton. Semua duduk. Agak-agak kalau kau tak ada harta, kau boleh duduk dengan sebaris dengan dia? Tak boleh, tuan-tuan. Kan? Kau datang masjid pun kau duduk kat luar je. Tapi dia datang lewat, dia boleh duduk depan. Kan? Kan? Siap-siap imam pun boleh request dia. Sebab tu tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Salah tak? Tak salah. Dia ada cerita bab lain tu, salah tak salah tu adalah tuan-tuan. Tapi nak cerita ni kerana kekayaan ni. Kan? Dan membelanjakan aku ke jalan kejahatan. Sebab bila kita ada duit, engkau ada duit, kau boleh buat macam-macam yang kau nak. Kau boleh buat ni, kau boleh buat ni, kau boleh buat ni. Tak kira kau nak suka benda tu baik ke tak baik, sebab aku ada duit. Seorang pun tak boleh larang. Itu duit aku. Aku boleh buat apa-apa yang aku nak. Okey, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan aku, engkau hendak semua aku turut. Tak pernah aku bantah. Duit kata, aku tak pernah bantah. Kau nak, sebab tu merupakan harta. Kalau saja kamu mahu membelanjakan aku ke jalan kebaikan, nasaya aku memberikan manfaat kepada kamu. Kau kalau ada duit, kalau kau sedekah, sedekah tu beri manfaat. Tapi kau tak nak buat, kan? Kamu dan semua manusia diciptakan daripada tanah. Sebahagian ada yang suka berbuat kebajikan, dan sebahagian lagi ada yang suka berbuat dosa. Malaikat maut pun segera mencabut nyawa orang kaya itu dan jatuh dia ke tanah. Ini kembali manusia, tuan-tuan. Sebab tu kita kena ingat. Waktu kita kuasa, waktu kita ada pangkat, waktu kita ada kaya, jangan lupa. Kan? Kita jangan lupa dengan Allah. Esok kita menyesal, tuan-tuan. Kan? Kita akan menyesal di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau kita baca, kenapa disuruh baca setiap hari Jumaat tu, tuan-tuan, pada subuh Jumaat dibaca surah Al-Insan? Sebab di dalam surah Insan tu mengingatkan kita hidup dan mati. Sebab tu setiap subuh Jumaat, kan, Rasulullah baca surah Insan supaya mengingatkan kita kepada kematian. Proses hidup manusia macam mana, kejadian hidup manusia macam mana, akhir kesudahannya macam mana. Kalau mereka hidup dekat atas dunia tak buat amal, nanti mereka masuk dalam kubur, ketika mana bertemu dengan Allah, maka mereka akan berdoa dengan Allah. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqin. Ya Allah, hari ini aku dah telah makna melihat yang dulu orang bagi tahu, ulama-ulama bagi tahu, aku nafi kan, aku tak nak dengar. Sekarang aku masuk dalam kubur, aku bertemu dengan kau, aku dah lihat apa yang aku nafikan, sekarang aku dah lihat. Rabbana absarna wa sami'na,
Dulu ketika mana aku dengar, ke atas dunia aku hidup, aku dengar orang bagi nasihat, buatlah amal sebelum mati. Kalau tak ada amal, dalam kubur jadi susah. Tapi aku nafikan, aku tak mahu makna ikut. Sekarang aku masuk dalam kubur, aku dah dengar dah. Yang aku dengar, aku dah lihat sekarang. Nah, ini orang yang menyesal, tuan-tuan. Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Ya Allah, benda yang dua ni aku dah tengok dan lihat, Engkau kembalikanlah aku kembali ke dunia. Ini perkataan sesal yang tidak ada makna kesudahan, yang tak mungkin boleh dipenuhkan balik. Tak mungkin boleh penuh. Farji'na na'mal salihan. Dah mati mungkin. Adakah kita dah mati boleh hidup balik? Hidup untuk pembalasan okey. Tapi hidup dah mati, hidup balik dekat atas dunia, pergi datang masjid Kampung Ulu, semayang, baca Quran, tak ada. Tak ada, tuan-tuan. Sebab tu hari ni kita dengar, kalau kita menafikan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, kita nafikan, besok bila kita bertemu dengan Allah, inilah doa yang akan diungkapkan oleh orang ni. Sebab tu kita jangan menyesal. Nah, kerana sesalan pada waktu itu tidak memberi apa-apa manfaat. Bak ni, tuan-tuan, seperti mana yang kita dengar kisah dalam buku kita ni yang dinukilkan oleh Al-Imamul Ghazali, supaya kita ambil manfaat. Kan? Kisah-kisah ni supaya kita ambil manfaat. Supaya kita jangan jadi seperti mana orang yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Kalau kita jadi, setelah kita dengar, kita orang yang paling malang. Kita orang yang paling malang sebab kita dah dengar, tapi kita tak mau ikut. Ni yang sebab tu Allah Ta'ala gambarkan manusia di atas dunia ni, sami'na wa ata'na, sami'na wa asaina. Ya Allah, kami dengar, kami taat. Satu kumpulan lagi, ya Allah, kami dengar, kami tolak, kami tak mau ikut. Jadi tuan-tuan, muhasabah diri pada malam ni. Kita masuk di dalam bulan, makna bulan Maulid, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hari ni kita kata bulan Maulid, banyakkan selawat kepada Rasulullah. Sekali tuan-tuan berselawat kepada Rasulullah, hari ni kalau tuan-tuan berselawat pada malam ini juga malaikat akan menyampaikan selawat tuan-tuan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hari ini juga tuan-tuan berselawat dalam masjid ni pada waktu ini, pada waktu ini juga malaikat menyampaikan salam, tuan-tuan. Maka pahalanya kita akan lihat. Tak, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, supaya kita jangan timbul sesal dalam hidup. Kan? Jangan jadi orang yang menyesal. Orang pepatah, orang tua-tua kata, menyesal dulu pendapatan, menyesal kemudian tak ada guna. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita ambilkan sedikit perenggan ni. Maka dia kata apa? Daripada Wahab bin Munabbih menceritakan, pada satu hari malaikat maut mencabut nyawa seorang penguasa tiran. Ni penguasa ni apa ni, orang yang dia punya kekayaannya terlalu banyak, yang tidak ada tandingannya di atas muka bumi. Kekuasaan dia besar, jajahan dia besar, dia pemimpin, dia punya kekayaan dia banyak. Kemudian dia naik ke atas langit, lalu malaikat-malaikat bertanya kepadanya, ketika mana tu, dari antara orang-orang yang pernah aku cabut nyawanya. Jadi malaikat ni, tuan-tuan, dia naik ke langit. Jadi malaikat-malaikat lain tanya, kan? Naik, dia cabut nyawa orang, Jadi malaikat tanya, di antara orang-orang yang pernah kau cabut nyawanya, wahai malaikat maut, siapakah yang paling kamu kasihi? Malaikat maut menjawab, aku pernah disuruh oleh Allah Ta'ala mencabut nyawa seorang perempuan di padang pasir. Ketika aku datang, ia baru melahirkan seorang laki-laki, anak lelaki. Jadi aku merasa kasihan kepada perempuan itu, kerana ia hidup terpencil, dan juga kepada anak yang baru masih bayi lagi. Kata malaikat maut, aku ni satu hari Allah Ta'ala perintah pada aku ni cabut nyawa seorang perempuan yang baru melahirkan anak. Sebab dah tengok dalam suratan ni, nama-nama orang yang kena cabut nyawa, hari tu ada nyawa seorang perempuan yang baru melahirkan anak. Allah Ta'ala kata, ni pergi cabut nyawa dia.
Senarai nama tu ada nama dia. Aku pun pergi cabut. Baru lahirkan anak, aku cukup kesian. Kan? Aku cukup kesian sebab dia baru mulai anak ni, siapa nak jaga ni? Kan? Ni kata malaikat maut ni, duduk pula di tengah padang pasir, terpencil daripada orang. Pasti dia tidak ada yang merawatnya di tengah-tengah ganasnya padang pasir. Padang pasir panas. Para malaikat berkata, penguasa zalim yang baru saja kau cabut nyawa dia tu, itulah anak dia. Anak perempuan yang kau kata tadi, yang kau kesian. Setelah lama dia hidup, dia jadi pemimpin tu, yang jadi zalim tu, itulah anak dia. Dalam keadaan malaikat maut pun tak tahu, tuan-tuan. Malaikat maut ni kerja je cabut nyawanya. Apa yang tidak diberitahu oleh Allah Ta'ala, dia tak tahu. Dia ambil nama je. Kan? Sebab-sebab dia tak tahu. Tu kerja dia ambil nyawa kan? Dia tak pernah tanya, ya Allah ni cabut nyawa ni sebab apa ya Allah? Sebab malaikat tu dia tak ada menyantu, tuan-tuan. Malaikat ni kerja dia taat. Perintah buat. Tak ada tanya soal-soal. Kita ni yang banyak. Hari ni makan masak asam. Kenapa masak asam hari ni? Tanya. Kau makan aja sudah dah. Nah. Bukan nak marah, makan. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tanya pula. Kenapa hari ni masak asam? Kau minggu lepas dah masak asam je. Tanya banyak. Tu nasib baik orang bubuh. Kalau orang tak bubuh, dia bagi dulang ni tak diisi. Macam mana? Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, malaikat ni diutus oleh Allah Ta'ala, dijadikan oleh Allah Ta'ala, dia kerja taat. Dia tak ada tanya, tak ada protes, kan? Bukan macam kita. Kita ni banyak songel, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka mendengar mendengar itu berkata, Maha suci Allah yang memperlihatkan kebaikan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Jadi maknanya malaikat sendiri pun dia tidak mengetahui apa yang diperintahkan, nasib dan sebagainya, malaikat tak tahu, kan? Kerana itu adalah di dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kerjanya maknanya cabut nyawa, cabut ajalah, kan? Kalau kerjanya suruh menghukum orang, hukum je lah. Dia tak tanya, tak pernah tanya, kau ni masuk dalam neraka sebab apa? Kesian kau, tak ada. Kerja je balonnya. Dia dah tahu masuk neraka tu kena balon lah. Dia tak pernah tanya, tuan-tuan. Jadi dengan sebab itu, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, persiapkanlah diri kita, kan? Untuk kembali kepada Allah, bukan bersiap dengan amal. Siap dengan amal. Jadi kita nasihat-nasihat, tuan-tuan, buatlah amal sekadar kemampuan kita. Ya, tuan, apa ni? Kisah Nabi Musa lebih lah. Macam mana dia masih hidup sampai sekarang. Bila nak cabut nyawa dia, Nabi dia cakap, macam mana kau nak cabut nyawa aku? Sebab amanat Tuhan belum selesai lagi. Jadi bila berjumpa Tuhan, mereka maut, Tuhan juga biarkan lah. Sampai sekarang semua nak jumpa Nabi dia. Adakah Sahih ataupun cerita Israeliat? Sebahagian ulama mengatakan seperti mana yang disebut dalam surah Al-Kahfi itu, bahawa Nabi Khidir ni Allah Ta'ala bagi usia yang panjang atas kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi dia tetap mati, kan? Panjang macam mana pun usia, dia tetap mati. Itu semua dia adalah dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kan? Setiap yang bernyawa, sehingga malaikat yang mengambil nyawa pun akan dicabut nyawa juga. Dia kerja mencabut nyawa, dia pun akan mencabut nyawa. Allah Ta'ala kata, wahai malaikat maut, cabut nyawa kamu sendiri. Maka dia pun menjawab, dia waktu dia mencabut, dia rasa sakit. Dia kata, ya Allah, kalau beginilah sakitnya mencabut nyawa orang, saya tidak akan kucabut nyawa. Sehingga malaikat yang menanggung aras pun tak ada. Nak tunjuk apa? Semua besok akan binasa, melainkan yang tinggal ialah Allah yang wajibul wujud. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat dan rahmat, lama macam mana pun, atas nama dia benda yang baharu ataupun namanya makhluk ni mesti menemui dia punya kesudahannya. Dia ada awal, dia mesti ada akhir. Jadi dengan sebab itu, tidak hairanlah kalau sekiranya orang kata diberikan umur yang panjang, itu atas kehendak Allah Ta'ala. Tidak ada siapa yang boleh maknanya melarang atas kehendak Allah. Walaupun kita kata usia ni dah panjang sangat ni,
Itu semua dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi kita cuma beriman. Yang disampaikan begitulah kita beriman. Jadi jangan kita menafikan. Maknanya tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu tidak ada sesuatu yang mustahil. Laisa kamitsli syai'. Pada Allah Taala itu tak ada. Maknanya tak ada sesuatu yang menyerupa dengan kehendak Allah Ta'ala. Bila dia hendak, pasti lulus. Melain kita ni tuan-tuan, hendak belum tentu, kan? Jadi bila Allah Ta'ala nak memanjangkan umur suatu makhluk, satu maknanya umat dia, satu dia, orang yang dikehendaki, maka itu semuanya atas urusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.